Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam 15 Jun 2020. Hari ini hari Isnin. Kita agak terlajak 5 minit sikit. Kita janjikan 9.30 tapi kita bertemu 9.35. Tapi tak apa. Apa pun terima kasih kami nak ucapkan kepada semua di Selangor yang bersama. Okey, jadi pada malam ni kita akan bersiaran selama 1 jam bersama-sama dengan kami dalam rancangan ataupun dalam Facebook Live Apa Kata Speak. Okey, Apa Kata Speak bersama dengan panelis-panelis yang kita jemput khas untuk bersama-sama dengan kita bersembang-sembang ataupun berbicara tentang tajuk-tajuk yang mana kita harus sembangkan sebab ianya merupakan perkara yang perlu kita bincangkan dalam komuniti kita setiap hari kerana benda ni beredar dalam skala masyarakat ataupun komuniti kita yang mungkin ada yang rasa benda tu betul, ada yang rasa ada yang rasa benda ni tak salah pun, tapi jadi hari ini kita akan bincangkan bersama dengan panelis yang kita jemput khas dan teruskan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Bagi yang baru bersama-sama dengan kita, jangan lupa share Facebook ni, okay, share live kita pada malam ni, okay, share live kita pada malam ni, klik like banyak-banyak, klik share banyak-banyak. InsyaAllah kita sampaikan, kita kongsi-kongsikan manfaat ataupun kisah yang kita bincangkan pada malam ni bersama dengan panelis kita. Dan hari ini anda bersama dengan saya MC Alip #DrMC anda. Saya merupakan Ketua Speak Pemadam Negeri Selangor bagi Parlimen Sungai Besar dan pada malam ni saya diberi tanggungjawab oleh Pemadam Negeri Selangor untuk bersama-sama dengan anda dalam rancangan julung-julung kali kita bersiaran pada malam ni iaitu Apa Kata Speak yang dibawakan oleh Speak Pemadam Negeri Selangor ataupun Persatuan Mencegah Dadah Pemadam Negeri Selangor. Pemadam tu apa? Pemadam. Mungkin ada yang baru tahu, baru dengar. Pemadam ni bukanlah pemadam yang pembaris yang selalu guna dekat sekolah tu. Okay. Pemadam ni merupakan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia. Ya, dan pada hari ini kita bawakan kepada anda oleh Pemadam Negeri Selangor yang dinaungi oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, selaku penaung dan juga pengerusi Pemadam Negeri Selangor. Dan kami hari ini bersiaran langsung dalam sebagai Speak. Speak tu apa? Speak tu adalah skuad penerangan komuniti mewakili Pemadam Negeri Selangor yang akan turun padang, yang akan bersama-sama menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dadah, kesedaran-kesedaran untuk bagaimana untuk kita mengenal pasti dadah ni apa kegunaan dia, apa kebaikan dia, apa sebenarnya jenis-jenis dadah yang ada di dalam komuniti kita. Jadi hari ini kita juga kita merupakan rancangan ataupun siaran sulung kita pada hari ini Apa Kata Speak. Okay, Apa Kata Speak merupakan siaran sulung kita pada malam ni. Ini adalah siri yang pertama dan insyaAllah banyak lagi siri yang akan kita bawakan kepada anda pada episod-episod yang akan datang insyaAllah. Jadi untuk Pemadam Negeri Selangor kita punya tagline tersendiri. Tagline kita mudah je. Jangan try, nanti barai. Okay? Jangan try, nanti barai. Jadi kalau boleh share banyak-banyak. Okay, share banyak-banyak kita punya live pada malam ni. Klik like, okay, klik love. Okay, bawah tu kita bagi love, care and like banyak-banyak. InsyaAllah kita sampaikan. Kalau boleh copy link live kita ni dan share ke grup-grup yang ada, grup-grup WhatsApp yang ada, grup-grup Facebook yang ada. Kalau boleh ke mana saja kita sebarkan seluas mungkin ni. InsyaAllah apa yang akan kita bincangkan, apa yang akan kita sembang kepada malam ni, kita akan sama-sama dapat manfaat. Okay, kalau yang mana dengar, yang sedang mendengar kita punya live pada malam ni mungkin boleh komen dekat bawah tu. Okay, anda sedang bersiaran daripada mana? Okay, mungkin ada yang daripada dalam Selangor, kita ada 9 daerah. Kalau boleh sebut anda daripada mana? Sungai Besar, Sabak Bernam, mungkin ada daripada Gombak, Hulu Selangor. Okey. Cuba komen sikit dekat bawah tu. InsyaAllah kita sama-sama kita akan
bacakan komen kita sikit demi sikit. Okay, nanti di sepanjang kita bersiaran ini, insyaAllah sebentar lagi kita akan bersama dengan panelis yang kita bawakan khas kepada anda. Bukan biasa-biasa, bukan biasa-biasa, kita akan bawakan kepada anda panelis-panelis yang memang pakar dalam bidang yang sepatutnya yang akan kita bincangkan. Jadi hari ini kita nak sembang dengan anda berkaitan dengan tajuk orang dah biasa dengar tapi ianya merupakan ada setengah orang dia anggap benda ni ala biasa je, tapi pada malam ni kita nak tengok benda ni biasa atau luar biasa, benda ni ubat ataupun penawar ataupun penyedap. Jadi kita ada bersama dengan kita punya panelis yang kita bawakan khas. Sebelum tu saya akan perkenalkan kita punya panelis kita, iaitu sekejap saya buka dia punya data sikit. Okey, beliau merupakan graduan sarjana muda sains farmasi dengan kemudian daripada Universiti Sains Malaysia. Telah berkhidmat lebih daripada 30 tahun. Okey, lebih daripada 30 tahun dalam bidang yang orang cakap memang merupakan kepakaran beliau. Okay, dan hari ini beliau merupakan seorang timbalan pengarah kesihatan negeri farmasi, bahagian farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kalau tengok pengalaman beliau memang banyak sangat. Okay, saya nak baca sikit je tentang sumbangan berkaitan kawalan dadah mewakili Kementerian Kesihatan. Beliau merupakan peserta makmal dadah NKRA pada Februari hingga Mac 2010. Lepas tu antara mewakili Malaysia dalam delegasi dan pembentangan projek SPICE di mesyuarat UN Commission on Narcotic Drugs kali ke-56 di Vienna, Austria. Dan banyak lagi sebenarnya, antara yang lain juga pembentangan kertas kerja The Emergence of New Psychoactive Substance NPS di Bengkel ARF Forum on Precursor Chemical and Synthetic Drugs Asal Kotai Hotel di Bangkok, Thailand pada Februari 2015. Sebenarnya nak baca banyak sangat. Jadi mungkin lepas ni kita akan kenal lebih lanjut lagi dengan tetamu yang kita bawakan khas lagi. Orangnya kacak, orangnya handsome, orangnya rasanya nampak segar. Nampak segar tapi minum teh tarik kan, bukan minum ketung je tadi. Okey, bersama-sama dengan kita Tuan Zafrullah bin Daud, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, Bahagian Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Zafrul. Tuan Zafrullah. Selamat Raya Maaf Zahir Batin. Selamat Raya Maaf Zahir Batin. Lupa nak ucap selamat raya. Sebenarnya dia dah dalam mood dah memang mood raya. Okey, baik Tuan Zafrullah, tak balik lagi Belum balik lagi? Belum balik lagi. Jadi insyaAllah Tuan Zafrullah akan bersama-sama dengan kita selama 1 jam dalam rancangan Apa Kata Speak. Jadi untuk yang baru bersama-sama dengan kita, sebelum saya terus bersama dengan panelis kita, saya nak minta tolong, saya nak minta sama-sama penonton-penonton di luar sana untuk sharekan live kita, pada malam ni, share banyak-banyak ke WhatsApp group, ke Facebook page, dan juga ke personal page masing-masing. InsyaAllah kita akan sama-sama sampaikan manfaat dan juga informasi yang mungkin ada ilmu-ilmu baru yang akan dikongsikan oleh Tuan Zafrullah kita pada malam ini. Betul tak Tuan? Saya percaya, saya yakin Tuan banyak pengalaman dan juga banyak yang ingin dikongsikan pada malam ni. Jadi terima kasih bagi pihak Pemadam Negeri Selangor buat Tuan Zafrullah, dan juga bagi pihak Speak. Kita mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi untuk menjadi tetamu kita untuk siaran secara langsung kita ataupun Facebook Live kita untuk siri yang pertama pada malam ini. Kita pada malam ni untuk Apa Kata Speak, kita nak cerita tentang ketum. Berbahaya atau sebaliknya Tuan? Ketum berbahaya atau sebaliknya, tapi apa pun kita nak maklumkan kepada penonton-penonton kita, pada malam ni kita punya sembang santai kita bersama dengan panelis akan menjurus kepada 2 fokus topik saja. Okey, kita tak nak, sebab kita nak cerita banyak benda ni, tapi kita tak nak lari fokus, kita pergi kepada satu fokus, iaitu
kita akan fokus kepada kawalan perundangan di bawah Akta Racun 1952 dan juga evidence based medicine. Betul tuan? Betul okey. Jadi mungkin sebelum kita pergi lebih jauh lagi, sempena apa kata speak untuk siri yang pertama, episod yang pertama pada malam ini. Jadi saya beri peluang sikit untuk pihak Tuan Zafarullah mungkin nak terangkan sikit tentang ketum tu. Ketum tu apa sebenarnya? Ketum tu apa sebenarnya? Terima kasih kepada Encik Alif dan kepada semua pendengar. Saya ucapkan selamat hari raya Maulid Batin. Saya rasa tajuk yang diberikan ni memang amat mencabarlah sebab tajuknya begitu santai, tapi sebenarnya yang saya tahu kalau tajuknya pendek maka jawapannya akan jadi panjang. Jadi menerangkan apa berkaitan dengan keratum ataupun ketum. Jadi kita pun lumrah tahu bahawa ketum ataupun keratum ataupun orang Kedah kata daun biak ni memang dah selalulah ada di kalangan kita, dan kita pun sudah maklum tentang kegunaan tradisionalnya sebagai ubat-ubatan tradisional Melayu. Jadi kalau kita lihat dari segi nama dia, itu keratum, ketum. Kalau di international tu dia panggil sebagai keratum lah. Dia sebenarnya tumbuhan daripada family Rubiaceae yang banyak terdapat. Kalau di Semenanjung ni kawasan-kawasan belah utara dan ke tengah sikit lah. Biasanya ikut pengalaman saya, apabila saya menyertai Bank Pengurusan Farmasi pada tahun 2004 hingga pada tahun 2006 tu ialah masa-masa yang kita ada terima banyak aduan di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia. Oleh kerana konten ataupun kandungan ketum ni adalah satu psychoactive dipanggil sebagai mitragynin. Mitragynin. Jadi mitragynin ni sebenarnya sebahagian daripada alkaloid dalam pokok keratum ni. Dia buat kajian sebenarnya ada 24 jenis alkaloid yang ada dalam keratum ni, pokok keratum. Tapi alkaloid yang menjadi perbincangan kita pada hari ini ialah namanya ialah mitragynin. 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 Ada orang sebut mitragynin, ada orang sebut mitragynin, ada sebut mitragynin, macam-macam lah tapi dia ialah alkaloid psychoactive lah. Kalau kita lihat dari segi perubatan tradisional Melayu tu dia banyak digunakan untuk pemulihan tenaga lah. Jadi ini pengalaman saya pada tahun 2004 hingga 2005 tu ada pergi membuat operasi sebuah di kawasan-kawasan sekitar Kuala Nerang, Kedah dan juga di Arau. Ada kesempatan dapat berjumpa dengan satu, kita panggil macam kita punya bomoh lah Saya dapat pergi rumah beliau di Arau pada masa itu. Memang dia kata kebanyakannya kegunaan dia lebih kepada berbentuk tradisional. Tradisional tu maksudnya untuk pemulihan tenaga. Okey. Maksudnya dia orang dulu-dulu banyak gunakan untuk sakit saraf untuk maksudnya bila dia angkat berat-berat tu dia akan menggunakan ketum ni sebagai ubat untuk memulihkan semula sistem saraf dia lah. Macam tu lebih kurang. Saya dengar daripada pengubat perubatan tradisional daripada pengamal perubatan tradisional lah. Baik. Jadi dalam santai-santai tu kata mereka ni lah yang banyak salah guna, bukannya kami. Kami ni perubatan tradisional Melayu kita gunakan untuk pemulihan tenaga dia kata kan. Tapi budak-budak ni mereka yang buat macam-macam itu dalam bilik mereka lah. Okey, jadi dari sudut kalau kata benda ni sebenarnya dah lama daripada zaman dulu lagi memang dah ada wujudnya ketum ni sendiri. Adakah ketum ni jenis tumbuhan yang ditanam ataupun tumbuhan yang dia memang tumbuh secara semula jadi? Kiranya kalau kita lihat dari segi tradisionalnya, ada setengah kata itu dia panggil daun biak, dia ni mudah tumbuh. Dia mudah tumbuh. Tempat di sebelah utara tu ada juga yang membuat sebagai tanaman kan. Pada pandangan saya, oleh kerana dia tumbuhan yang senang hidup dengan cuaca humidity kelembapan yang sesuai, maka dia mudah tumbuh di kawasan-kawasan sekitar Kedah dan di sebelah Perlis lah. In fact, kalau kita lihat kadang-kadang kat belakang rumah tu, kalau tanya mereka-mereka yang pernah duduk di sana, kata dia tumbuh dengan sendiri kata dia. Dia tumbuh sendiri dia mudah tumbuh lah dia kata. Okey.
Okey, bila kita cerita ianya mudah tumbuh ataupun pokok yang mudah biak. Jadi dari sudut kawalan akta jadual ketiga Akta Racun 1952, dia adakah termasuk dalam kawalan undang-undang yang sedia ada untuk kategori ketum ni sendiri? Okey. Maksudnya Kalau ketum ni dah termaktub dalam kawalan undang-undang tu sendiri. Ya, kalau kita rujuk kepada Akta 366 atau kita panggil sebagai Akta Racun 1952, kita ada satu peraturan dalam akta tersebut di bawah Seksyen 30, iaitu dipanggil sebagai Peraturan Pertuhan Bahan-bahan Psikotropik 1989. So dia ada satu jadual sendiri dipanggil sebagai jadual ketiga, dan mitra gaya ini telah pun disenaraikan dalam jadual tersebut sejak tahun 2003. 2003. Ya. Jadi dalam jadual ketiga tu kebanyakannya ialah bahan-bahan yang dipanggil sebagai bahan psikotropik. Jadi bahan-bahan psikotropik ni ialah bahan-bahan yang dikawal di bawah dipanggil Convention of Psychotropic 1971. Itulah convention antarabangsa dia lah. Jadi dalam convention antarabangsa itu semua jadual ketiga tu ialah bahan-bahan psikotropik. Cuma dalam alkaloid mitra jain ini, dia ada satu unsur, dia katakan unsur dipanggil psychoaktif. Psychoaktif. Dia jenis alkaloid. Dia berbanding dengan lain-lain bahan-bahan psikotropik, setengahnya ialah daripada bahan sintetik. Maksudnya kita kena ada dipanggil ramuan kimia untuk menghasilkannya. Tapi untuk ini dia agak khusus sikit. Dia adalah ekstrak daripada daun dalam pokok keratum atau ketum. Itu dah dipanggil mitra gaya ini. Dia ekstrak dia daripada daun tu sendiri ataupun daripada akar ke ataupun keseluruhan dia? Kita dah baca di banyak-banyak kajian. Memang ada di tempat, tapi yang paling banyak ialah dalam daun dia. Dalam daun dia. Banyak alkaloid mitra gaya ini boleh kita ekstrak atau kita rebus untuk keluarkan alkaloid tersebut. Ya. Sebab tu dia tak ambil batang, dia ambil daun. Sebab daun ni lah punca paling banyak sekali kedapatan alkaloid mitra gaya ini dalam pokok keratum. Okey, dia sebenarnya daun ketum ni ada banyak jenis ke ataupun ada satu jenis saja yang ni? Sebab saya pernah dengar ada yang kata ada daun warna merah, ada yang daun hijau yang lagi power, ada yang kata daun merah lagi power. Jadi saya mungkin tuan boleh kongsikan sikitlah sebelum kita pergi lebih. Pengalaman ni daripada pengalaman saya, memang kalau kita boleh baca dalam literature ataupun dalam kajian-kajian. Tapi semasa saya pergi ke tempat-tempat seperti di Terengganu, di Kedah dan di Perlis pada tahun-tahun 2004 hingga 2005 tu, kebanyakannya daun dia ada dua saja, sama ada berurat putih yang tadi tuan cakap macam hijau-hijau sikit ataupun berurat merah. Jadi daripada yang saya pernah tanya sendiri dengan mereka-mereka yang pada masa tu agak bebas sikit lah, tak betul sekarang. Boleh rebut di depan rumah dan sebagainya. Jadi mereka mengatakan yang daun merah tu lagi power dia. Okey, daun merah tu lagi power. Okey, baik. Pada mereka yang berkecimpung ataupun ada dalam suasana tersebut lah. Tapi dari sudut Kementerian Kesihatan sendiri, adakah ketum ini yang merupakan produk perubatan yang memang dikawal ataupun ditanam ataupun ada khusus macam ni ke produk-produk yang di bawah kawalan Kementerian Kesihatan sendiri? Sehingga kini untuk pengetahuan pendengar semuanya, memang mitra jaya ini tidak akan didaftarkan sebagai ubat-ubatan maupun tidak akan sekali didaftar sebagai ubat tradisional pun. Dan sebab kalau kita pergi kepada Akta Racun sendiri, dia disenaraikan di bawah apa dipanggil itu, di dalam jadual ketiga itu ada satu jadual. Kemudian kita ada satu jadual pertama kita sebagai Grup A. Grup A ni dalam bahasa Senang kita panggil substan yang dilarang lah. Substan yang dilarang. Kalau sedia ada sekarang lah ya. Jadi maknanya sehingga kini tidak ada undang-undang yang membolehkan kita mendaftarkan produk-produk yang mengandungi bahan alkaloid psikotropik seperti mitra jaya ini tersebut lah. Okey, baik tuan.
kalau kata tadi kita cerita benda ni dah dikawal, okey. Bagaimana pula dia boleh ke ditanam di belakang rumah ke, di tepi rumah ke, ataupun di dalam pasu ke sebagai pokok hiasan? Uh, itu soalan yang sangat menarik lah bagi pandangan saya, sebab kalau kita lihat dalam akta sedia ada, dia hanya mengawal dari segi ekoloid saja, ekoloid Okey. nitrogen. Jadi ekoloid maksudnya nitrogen. ekoloid ini akan hanya ada bila kita merebus daun tersebut. Bila rebusan itulah yang ada ekoloid nitrogen ini. Maknanya selagi dia tidak direbus, dianya masih dibenarkan lah. Macam tu. Adakah saya setuju macam tu? Dibenarkan. Kalau akta tidak ada, memang kita dipanggil belum ada kawalan lagi lah. Belum ada kawalan untuk ditanam. Maksudnya kalau dia tanam untuk hiasan, contoh macam sekarang kan dah ada lidah yang tengah popular sekarang ni, lidah jin. Mungkin ada yang nak buat rare sikit, dia nak tanam ketum ni dekat depan rumah dia jadi hiasan. Mungkin belakang rumah dia ke. Adakah itu termasuk dalam akta kawalan yang sedia ada sekarang ni? Ini di bawah akta racun, tidak ada lagi kawalan, belum ada lagi kawalan untuk penanaman. Hanya kawalan ekoloid sahaja. Ya. Okey. Baik Tuan. Sebelum kita pergi lebih dalam lagi untuk soalan seterusnya, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada yang sudi bersama dengan kita. Anda sedang bersama-sama dengan rancangan Apa Kata Speak pada malam ni, dibawakan khas oleh Speak Pemadam Negeri Selangor, iaitu Skuad Penerangan Komuniti Pemadam Negeri Selangor. Dan hari ini adalah siaran kita yang sulung, siaran kita, siri kita yang pertama selepas saja PKP, PKPB, dan hari ini kita dalam fasa PKPP. PP pun dah makin kembang-kembang dah ni. Jadi tak apa, orang kata biar PP tembam tak apa, janji isteri sayang. Okey, baik. Betul tak Tuan? Okey, baik. Jadi kita nak ucapkan terima kasih pada semua yang sudi bersama-sama dengan kita dalam live pada malam ni. Jangan lupa klik like banyak-banyak, klik love banyak-banyak. Okey, bagi love sikit dekat Tuan Zafarullah kita, biar dia bunga-bunga sikit bila balik nanti. Okey, sebab kita sebagai tanda terima kasih untuk kesudian beliau bersama-sama dengan Apa Kata Speak pada malam ni untuk berkongsi dengan kita tentang ketum, bahaya ataupun sebaliknya, berbahaya ataupun sebaliknya. Jadi saya nak minta juga kalau boleh share banyak-banyak, okey, klik share banyak-banyak ke grup-grup yang ada, dan insyaAllah kita sama-sama kongsikan. Sebab hari ni saya percaya anak-anak muda yang ada mungkin dia melihat ketum ni lebih kepada info daripada kawan-kawan berbanding info daripada sumber yang sahih seperti daripada Kementerian Kesihatan sendirilah. Jadi hari ni kita Speak ni sebagai Skuad Penerangan Komuniti, kita ambil tanggungjawab ni untuk sampaikan kepada komuniti info yang sahih, yang sebenarnya dan sepatutnya semua tahu bahawa ketum ni dia adalah salah satu ekoloid nitrogen yang dikawal di bawah Akta Racun 1952, betul Akta Racun 1952, dan dia ada jadual kawalan yang tersendiri. Okey, ada beberapa mungkin kita akan kongsikan daripada semasa ke semasa. Jadi teruskan bersama dengan Apa Kata Speak pada malam ni hingga ke penghujung rancangan. Jadi Tuan, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Mungkin ini lebih menjurus kepada ke dalam sikit. Tadi kita cerita pasal isu penyalahgunaan ketum, yang dikaitkan dengan koktel Cokoroy. Koktel Cokoroy yang melibatkan campuran ubat batuk, diphenhydramine yang dikawal sebagai racun berjadual, di bawah Akta Racun. Apa pendapat Tuan? Sebab sekarang ni dah banyak versi, ada ubat batuk, ada campur sangkuit lah, ada campur macam-macam lah. Dia nak cuba macam-macam perisa kan. Jadi mungkin Tuan boleh kupas sikit ataupun kongsikan sikit tentang tentang perkara ni. Jadi kalau melihat pada pengalaman dipanggil koktel ketum ni kan, dulu pada tahun 2004-2005 masa saya duduk di lapangan, maksudnya saya cerita tadi lah, pergi ke Terengganu, Kedah dan beberapa tempat di place tu.
Kebanyakannya formulasi dia agak mudah, dia tidak ada campuran ubat-ubat macam Socorro itu. Maknanya dia akan ubat air rebusan tu, dia campur setengah tu dia campur dengan ubat nyamuk. Ubat nyamuk tu dia patah-patah kan. Nyamuk ubat nyamuk apa yang paling sedap sebenarnya? Kita pernah tanya sendiri dengan tukang chef yang masak tu. Dia kata kalau dalam ubat nyamuk paling bagus bila ubat nyamuk ikan emas. Goldfish. Ikan emas? Yang dulu zaman dulu yang kotak tebal tu. Sekarang semua saya tengok dah ni. Tak pakai ke yang gajah tu, Formakila ke Formakila, Shiltok semua tak ada. Ikan emas lagi power bang kata dia. Ikan emas lagi power. Okey. Jadi masa tu banyakkannya lebih kepada yang mudah didapati lah. Kita panggil sebagai bahan-bahan yang mudah didapati macam ubat nyamuk. Ada juga yang mencampur racun tikus. Itu formulasi pada tahun 2004-2005. Tapi daripada pengamatan saya dan juga laporan-laporan yang dikeluarkan daripada akhbar dari masa ke semasa, mulai pada tahun 2012-2013 bermulalah yang disebut Socorro ini. Socorro ini sebenarnya Socorro ini kalau kita baca dalam mana-mana kajian, dia lah asalnya dari perkataan Siam. Dia panggil Socorro. Kalau orang Pelaga dia sebut tu tak macam saya, dia lagi bagus lagi sebut Socorro. Socorro. Dia punya formulasi dia panggil 4 kali 100 sebab di situ ada 4 bahan. Ada 4 bahan. Selain daripada air rebusan ketum tu yang diminta ini, dia campur dengan ubat batuk yang tadi tuan cakap lah, diphenhydramine. Jadi diphenhydramine sebenarnya ubat batuk yang biasa boleh didapati di farmasi dan juga di klinik-klinik. Biasanya kalau kita ada batuk yang biasa bukan lagi batuk yang teruk, dia akan bagi mula dengan diphenhydramine. Nama dagangan dia banyak lah, Benadryl, itu famous lah, Ufadil. Jadi inilah ubat batuk diphenhydramine yang sekarang ni dikawal di bawah akta racun, di bawah grup C. Grup C ni maksudnya boleh dibeli dengan farmasi atau klinik, tapi mesti direkodkan dalam buku preskripsi. Inilah dia. Maksudnya kena jumpa doktor dulu baru boleh dapat lah sebenarnya. Kalau di farmasi pun boleh dijual tanpa surat doktor tapi mesti catat dalam buku preskripsi. Dan memang dari segi kawalan dia sangat ketat lah. Maksudnya kalau kita di peringkat sebagai pertama farmasi, kita akan jalankan pemeriksaan, stok tersebut mesti disimpan di berkunci kan, dan stok tu mesti ada juga kiraan. Jadi yang itulah formulasi yang kedua. Yang ketiga tu kadang-kadang dicampur dengan Coca-Cola. Coca-Cola ini formulasi lama. Yang akhir sekali tu ada juga yang kadang-kadang dia campur dengan ubat Panadol. Ada. Tapi Panadol biasa ke Panadol soluble? Ubat pening kepala tu. Tapi dalam banyak-banyak campuran ni, campuran yang dikawal oleh Badan Pemeriksaan Farmasi Kementerian Kesihatan ialah yang diphenhydramine tu. Diphenhydramine. Jadi bermula tahun 2013 tu kita dah mula buat banyak langkah-langkah kawalan terhadap buat batuk diphenhydramine ni. Termasuk kalau mereka ni jual dalam kuantiti yang banyak, kita akan buat pengauditan. Dari segi penauditan, dari segi penghilang, pemborong kan. Dan apabila pegawai-pegawai kita pergi, kita akan audit lah ubat batuk diphenhydramine ni supaya tidak disalahguna ataupun diesongkan kepada mereka-mereka yang campur koktel ketum ni lah ataupun Socorro tadi. Tapi buat masa ni ada tak sebarang tangkapan ataupun sebarang tindakan yang diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam tempoh beberapa tahun ni, mungkin setelah dapat kena pasti benda-benda ni, beberapa kategori tadi tu kan. Jadi ada tak dapat buat? Kita telah buat dan sedang buat dan akan buat Maksudnya sekarang kalau dulu kita lihat pengurusan ketum ni pada awal-awal ialah dengan farmasi. Sampai tahun 2008 tu apabila kita lihat ketum ni telah dihasil dengan cara yang lebih berbahaya, contohnya pergi ke tengah-tengah hutan, maka kita pun telah minta pertolongan daripada Polis Jaya Malaysia lah, utamanya ialah Jabatan Narkotik lah. Jadi berkaitan dengan diphenhydramine ni kita dah buat pelbagai kawalan utamanya kawalan dari segi pengauditan
supaya penghilangan pemborong tu mesti ada dia punya rekod supaya dia tidak dipesongkan. Dan ada beberapa pihak yang kita telah ambil tindakan mahkamah terhadap pemisongan ubat batuk kan. Contohnya dalam 3 tahun kebelakangan ni kita dah merampas kalau tengok kan daripada statistik lah. Saya rujuk pada statistik yang ada ya. Saya baru nak minta tuan sharekan sikit kalau ada statistik yang mungkin boleh dikongsikan dengan kita. Kawasan farmasi lah berkaitan dengan tindakan terhadap ubat batuk difenadramine ni. Sebab ubat batuk difenadramine sebenarnya dia tidak ada masalah kalau digunakan secara betul Masalahnya apabila dia digunakan bersama dengan ketum ni dia jadi satu masalah besar lah tuan Dia sama dengan ketum lah. Ketum ni asalnya diguna sebagai perubatan tradisional, tapi bila dah disalah guna tu ataupun diubah suai cara guna tu, itu yang menjadi satu kesalahan sebenarnya, betul? Itulah tuan saya tengah cari daripada statistik ni ada. Okey, mungkin sementara tuan tengah cari tu, mungkin penonton-penonton kita yang ada pada malam ni, terima kasih kita nak ucapkan kerana terus bersama dengan Apa Kata Speak pada malam ni. Malam ni kita tengah sembang santai dengan Tuan Zafarullah, Timbalan Pengarah Bahagian Pengarah Kesihatan Negeri, Bahagian Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita cerita-cerita ataupun kita speak tentang ketum berbahaya ataupun sebaliknya. Jadi pada malam ni Tuan Zafarullah sedang akan berkongsi dengan kita mungkin statistik penguatkuasaan yang telah pun dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey tuan, saya dah dapat ni. Okey. Untuk tahun 2018 kita telah merampas 9,943 botol botol yang kecil-kecil dalam semua tu, dan pada tahun 2019 ni dia telah meningkat 5 kali ganda lah kepada 46,000. 46,000. Jadi kalau tengok 9 5 kali ganda. Okey. Untuk tahun 2020 ni dia permulaannya memang baru 1,000 je lah, tapi sebenarnya pasal PKP kan. Tapi dari sudut tangkapan banyaknya di bandar ataupun di luar bandar? Kalau ikut kajian memang banyakkannya pembelian pola tu dia pelbagai. Ada yang di dalam bandar dan ada juga yang di luar bandar kan. Tapi kalau ikut sekarang ni yang latest ni banyakkan rampasan daripada AXEM, iaitu yang sempadan kan, yang mengawal sempadan kita, dan juga daripada Polis dari Malaysia ialah di sebelah sempadan banyak sekarang ni. Rampasan di sebelah sempadan. Maksudnya rampasan yang nak dibawa masuk ke Malaysia lah. Ya betul. Maka dia datang daripada sini. Dia datang daripada Malaysia nak bawa keluar. Ya tu. Itu daripada sumber yang dimaklumkan. Maksudnya dia juga adalah industri yang cuba diwujudkan di Malaysia sekarang ni lah maksudnya. Industri import export. Kementerian Kesihatan ini satu pola yang tidak sihat kerana ubat batuk difenadramine sebenarnya ialah ubat batuk yang berdaftar yang digunakan untuk tujuan rawatan perubatan. Betul. Jadi kita pun bekerjasama dengan semua anggota keselamatan kita, utamanya yang AXEM tu yang mengawal sempadan, dan juga Polis Raja Malaysia dan juga Jabatan Kastam. Kita memang bekerjasama bukan setakat ketum saja, juga untuk pengawalan dari segi pemisongan dan penyelundupan keluar ubat-ubat batuk difenadramine lah. Baik, kalau tadi dia disalahguna ataupun dah dicampurkan dengan difenadramine tadi. Okey, kalau bagaimana pula asas ketum ni diklasifikasikan sebagai non-psychoactive substance ataupun NPS oleh International Narcotics Control Board ataupun INCB. Mungkin tuan boleh kongsikan dengan kita? Okey, kalau ikut Komisi Antarabangsa yang ada, kita ada 3 komisi antarabangsa yang mana Malaysia adalah dipanggil signatory members ataupun ahli yang menandatangani konvensi tersebut. Kita pertama ialah Convention on Narcotics 1961. Kemudian kita ada Secretariat Convention 1971, dan yang nombor 3 adalah Akta yang berkaitan dengan kawalan terhadap bahan-bahan prekursa kimia tahun 1988. Jadi yang bernama NPS ni, New Psychoactive Substance ni, dari segi kajian dia memang tidak tergolong dalam 3 ni. Maknanya dia bukan tergolong dalam narkotik, bukan juga dalam psikotropik, dan bukan juga dalam prekursor.
Jadi pada tahun yang saya pergi itu pada tahun 2013, memang sedang hangat dinyatakan nak dikumpulkan di bahagian mana. Sebab kalau kita tengok NPS ni, New Psychology Substance ni, dia ada 6 kelas, ada 6 kelas. Betul. Kelas kratom ni kita letak dalam kelas tumbuh-tumbuhan. Kelas tumbuh-tumbuhan. Dia ada banyak yang berbentuk sintetik daripada cannabinoid dan sebagainya. Tapi untuk tentang kratom ni, selain kratom ada 3 lagi, ada 2 lagi iaitu kava-kava yang biasanya dapat di Amerika Selatan dan juga kat. Pernah dengar tuan, kat? Ni biasa orang-orang Yaman suka hisap, kat. Daun kat. Itu timur tengah punya ni lah. Kalau dekat Amerika Selatan tu dia panggil kava-kava. So dekat especially ni ialah ketum lah ataupun kratom. Dia bukan di bawah New Psychology Substance tu. Saya pernah bentangkan paper kratom ni di Singapura pada tahun 2014. Masa tu Singapura mengawal satu akta dia panggil sebagai misuse of drug use lah. Tapi dia, masa saya pergi tu, dia punya senarai tu dah 200 lebih. Banyak Dah 200 lebih? Dekat NPS lah. Jadi memang sukar letak dalam jadual. Jadi adakah ketum ni dapat ataupun dapat dimasukkan ataupun diklasifikasikan dalam NPS tu sendiri? Kita memang klasifikasi NPS kita belum adakan lagi di Malaysia sebab buat masa ni kawalan kita lah di bawah jadual ketiga tersebut lah. Maksudnya di luar jadual kawalan tersebut lah. Ya, masa sekarang ni kita masih kawal di jadual ketiga. Jadi belum ada lagi polisi untuk mengkelaskan di bawah NPS lah. Sebab NPS ni benda yang baru tuan. Jadi dia banyak terbitan-terbitan dia, macam di Singapura dah cuba tapi dia punya senarai tu terlalu banyak lah ya. Okey, baik Tuan. Tuan, kalau apa yang difahamkan ya, Tuan pernah berkhidmat sebagai pegawai penyiasat ataupun sebuan terhadap kawalan dan kes-kes yang melibatkan ketum serta melaksanakan pelbagai program seperti ceramah ilmiah, pembentangan kertas kerja yang berkaitan dengan ketum, mewakili bahagian perkhidmatan farmasi dalam negara maupun di luar negara sejak daripada tahun 2005 hingga 2015. Jadi kalau boleh, mungkin Tuan boleh ulaskan ataupun kongsikan pengalaman Tuan sepanjang pelibatan dalam penyelesaian isu penyalahgunaan ketum ni. Apa yang paling orang cakap yang paling memang Tuan rasa semua kena tahu benda ni? Bagi pandangan saya sejujurnya apabila kita membuat kerja-kerja penyiasatan dan juga sebuah tentang kratom ni, kita dapati memang dari segi jumlah mereka yang menaga itu banyakkannya ialah orang Melayu kita lah ya. Itu memang saya sepanjang saya baca dan lihat sendiri dalam pengamatan saya belum ada lagi, kalau ada pun sangat minimum kita, tapi banyakkan bangsa Melayu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dulu ketum ni hanya digunakan untuk dipanggil tujuan rekreasi ya. Macam katalah kita nak minum untuk pulih tenaga dan sebagainya kan. Tapi sejak hari ini dia punya evolusi yang saya nyatakan tadi pada awalnya hanya mencampurkan dengan ubat tikus dan ubat nyamuk kan. Sekarang ni dia dah main atas pula campur pada ubat-ubatan yang dikawal di bawah akta racun. Jadi dia punya koktel tu bagi pandangan saya, bagi pandangan kita sebagai kesihatan ni satu gejala yang tidak sihat lah. Ya. Saya yang memberimbangkan lah. Memang betul. Dari segi koktel. Kerana masalah bila kita buat koktel ni, kita tak pernah ada kajian apa konten yang selamat dalam koktel tersebut yang membolehkan kita menjadikan dia selamat untuk diminum ataupun digunakan. Jadi kebanyakan kes daripada apa yang saya pernah bercakap dengan kawan-kawan saya di agensi ini tidak ada kemasan dan sebagainya, kebanyakan lebih daripada tujuan penagihan dan juga recreational purpose lah. Tujuan perubatan tu ada tapi mungkin sedikit macam yang saya cerita tadi kan. Seorang Bom Hodi Arau Peduli dia katakan dia memang gunakan ketum hanya untuk tujuan rawatan perubatan. Tapi budak-budak ni dia pula yang pakai macam-macam buat koktel dan sebagainya kan. Jadi memang trend tu ni, dan saya pun pernah pergi membentangkan beberapa kedai kerja di Singapura dan di Thailand. Terutamanya bila di Thailand tu saya lihat banyak maklum balas daripada jiran kita iaitu Thailand
berkaitan dengan ketum ni, sebab di Thailand mereka sedang ke arah untuk menggunakan ketum bagi tujuan rawatan perubatan, terutamanya kepada rawatan opiot. Macam di Malaysia ni kita ada metadon untuk tujuan rawatan perniagaan opiot. Di Thailand dia sedang, pada masa saya pergi tu tahun 2015, dia sedang mencari jalan bagaimana untuk menjadikan ketum sebagai rawatan kepada pemulihan dadah lah. Tapi bagaimana pula semalam saya ada dengar satu video ni, ada satu uji kaji dijalankan di Malaysia sendiri, bahawa ketum ni boleh dijadikan ganti kepada morfin ataupun ubat tahan sakit. Adakah pihak tuan setuju ataupun ada boleh ulas sikit tentang ni? Saya bukan pakar untuk mengkaji, tapi saya membaca daripada kata-kata kajian terutama yang telah dikeluarkan oleh Pusat Racun Negara, Komisi Sains Malaysia, pada tahun 2017, ada disebutkan bahawa ada kemungkinan boleh digunakan untuk rawatan perniagaan dadah dan juga untuk rawatan penyakit seperti sakit belakang dan sebagainya. Lebih pada pain management, pengurusan nyeri Tapi apabila saya tengok dalam literatur itu, banyak lagi bukti-bukti kukuh yang diperlukan sebelum kita boleh mengatakan bahawa ia boleh menjurus kepada rawatan perubatan lah. Okey. Saya dah baca pada tahun 2019, saya dah baca satu kenyataan daripada Pusat Racun Negara. Mereka sedang berusaha untuk mendapatkan faedah-faedah daripada ketum tersebut lah. Tapi yang ni tak wajar bagi saya sebab ini bukan bidang kepakaran saya lah. Bidang kepakaran saya adalah lebih kepada polisi undang-undang sedia ada dan juga bercerita tentang apa yang sekarang ni kedudukan ketum lah. Maksudnya kalau ketum masih lagi tidak mungkin didapatkan. Dan itu belum dimuktamadkan lagi oleh pihak Kementerian Kesihatan semua lah. Betul. Buat masa ni lah, ya. Sebab saya hanya bercerita tentang apa kawalan yang sedia ada sekarang lah. Wah, maksudnya yang dalam kawalan perundangan di bawah Akta Racun 1952, evidence based medicine, betul? Betul, ya. Okey, baik tuan. Dia bergantung kepada pengkaji-pengkaji atau researcher untuk membuktikan bahawa ianya boleh digunakan untuk rawatan perubatan lah. Buat masa ini hanya dalam bentuk perubatan tradisi Melayu saja kegunaan ketum. Macam yang saya cerita awal tadi lah, daripada memulihkan bagi setengah-setengah kes. Tapi ada tak ianya akan menjurus ke arah penguatkuasaan undang-undang ataupun ada satu klausa undang-undang jika ditangkap, contohlah macam dadah, ada beberapa kuantiti jika dapat ditangkap dia akan dipenjarakan ataupun digantung, atau adakah ketum ni juga diklasifikasikan dalam kategori itu? Masa ni di bawah Akta Racun kita tidak ada kawalan di konten macam yang tuan cakap. Kawalan yang macam tuan cakap tu ada di bawah Akta Dadah Berbahaya. Okey, maksudnya dari bawah Akta Racun ni masih belum ada penguatkuasaan secara lah. Maksudnya sekarang ni apa saja kuantiti nitrogen yang ada dapat dibuktikan melalui pencerminan jatan kimia tu, ia merupakan satu kesalahan. Jadi kawalan dia agak berbeza dengan kawalan dadah berbahaya yang sedia ada sekarang ni. Baik tuan, jadi sepanjang kita dah cerita tentang asas ketum itu sendiri, okey, dan kejadian-kejadian ataupun campuran-campuran yang telah, jadi sebenarnya dalam keseluruhannya, secara keseluruhannya, ketum ni berapa persen sebenarnya kebaikan, berapa persen sebenarnya keburukan sebenarnya yang boleh kita rumuskan sebenarnya? Soalan cukup cemas lah tu. Tak ada, secara logikalnya, kawan saya tidak arwah lah, Profesor Mahmud Nazar, dulu dia timbalan Ketua Pengarah ADK. Saya pernah duduk dalam satu mesyuarat dengan beliau pada tahun 2008. Masa tu saya mewakili Bahagian Farmasi dan beliau memperlukan meeting. Masa tu semua wakil-wakil ada daripada Satuan Perubatan Tradisional Melayu dan sebagainya. Saya pernah dengar kongsi bersama lah. Dia kata kita melihat ni macam kita melihat isu arak Arak tu kalau merujuk kepada Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi,
ada manfaatnya tapi sikit sangat, mudaratnya banyak. Betul. Saya rasa itu dah summarize apa yang saya nak cakap pada tuan, pada pendengar. Saya faham tu. Saya dapat tangkap. Okey, jadi apa yang boleh Datuk Profesor Munazar tu cakap memang saya akan ingat sampai bila kataan dia tu. tapi betul juga. Betul lah juga. Maknanya kita boleh rumuskan dekat sini. Tapi ubat-ubat yang ada boleh diganti. Contohnya pada masa itu disebutkan tentang kita nakkan tenaga, kita ada tongkat ali. Betul. Kemudian pada masa wakil daripada Perubatan Seni Melayu katakan untuk ubat cacing, kita ada ubat cacing yang macam Zental dan sebagainya. Jadi semua benda ada sebenarnya. Tak perlu sebenarnya kita gunakan ketum. Jadi analogi yang saya dengar sendiri daripada Allahyarham Datuk Profesor Munazar tu saya akan ingat sampai bila. Dia ukurnya macam ukur arak juga. Kalau dia punya manfaat tu sikit berbanding dengan kemudaratan, dari kemudaratan tu akan melangkaui kepada itu. Jadi bermakna ketum ini sebenarnya dia ada kebaikan, tetapi kebaikannya itu mungkin terlalu sedikit berbanding dengan keburukan ataupun kemudaratan. Jadi kenapa harus kita memilih ketum itu sepenuhnya sebagai pilihan untuk kita. Mungkin ada yang kata niat untuk perubatan, tapi mungkin ada yang niat untuk rekreasi yang di luar daripada kawalan mereka lah sepatutnya. Ya. Kita tak nafikan kerana ketum ni adalah salah satu daripada legasi perubatan tradisional Melayu kita. Betul. Kita bercakap tentang konteks dua. Konteks pertama ialah penyalahgunaan, yang kedua ialah koktail. Yang saya sebut sebagai koktail. Jadi koktail. Okey tuan, jadi mungkin ada soalan ke daripada kita punya penonton-penonton. Jadi pada malam ni kita cerita dengan Tuan Zafarullah, kita wakil ataupun timbalan pengarah bahagian kesihatan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Okey, dekat sini kita ada Tuan Sufian Usman. Komen yang diberikan adalah minta kerajaan perbanyakkan research mengenai kebaikan ketum. Minta kerajaan perbanyakkan research mengenai kebaikan ketum. Jadi mungkin di peringkat Kementerian Kesihatan sendiri dah ada banyak dijalankan oleh Pusat Racun Negara di USM. Memang kita dah memang pihak kementerian dah ada usaha ke arah tu lah. Kita kementerian tu pihak universiti je banyakkannya. Yalah. Pihak universiti. Maksudnya kajian-kajian tu dijalankan oleh pihak universiti lah. Dan dibentangkan kepada pihak Kementerian Kesihatan lah. Betul. Terima kasih. Tuan Sufian. Kalau research tu dapat memberikan bukti-bukti yang banyak, kemungkinan besar kita akan lihat benda itu boleh dipergunakan. Tapi it's not me for me to comment here lah. Saya ialah pegawai yang menguasai undang-undang dan juga evidence base yang ada sekarang. Betul. Faham. Okey, jadi mungkin ada komen-komen lain yang sebelum kita berakhir ataupun kita sampai ke penghujung rancangan kita. Hello. Okey, baik. Kenapa daripada Zulkifli Daud, kenapa ketum ni tak dijadikan kajian untuk perubatan moden bagi pengubatan pelbagai penyakit? Boleh Tuan Zafar bagi info tentang ini? Kenapa ketum ni tak dijadikan kajian perubatan moden? Saya rasa yang ini memang telah soalan ni macam soalan yang pertama tadi juga. Telah banyak dibuat research juga oleh Pusat Racun Negara. Jadi saya yakin kalau ianya berguna memang akan dimajukan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Tapi maksudnya kajian telah pun dijalankan oleh banyak institusi pengajian tinggi, tapi ianya masih di peringkat pertimbangan oleh pihak kementerian untuk dilihat yang mana lebih orang cakap lebih utama untuk diutamakan, betul? Kalau boleh saya katakan di sinilah. Okey, jadi lain sebelum kita berakhir, kita ada 1 minit lagi, mungkin ada satu soalan lagi daripada Tuan Abdul Halim. Tuan Zafar, apakah risiko pengambilan air ketum secara berlebihan? Dia kalau nak nyatakan dalam konteks ni, kalau air ketum saja, sesama itu mungkin tidaklah seteruk kalau berbanding dengan koktail kan. Okey. Tu dia kalau dalam banyak tu dia boleh menyebabkan euforia. Maknanya kita kata macam apa dipanggil tu,
rasa macam keseronokan yang amat sangatlah euforia. Dan dari segi lain-lain kemungkinan besar kita akan macam tuan cakap lah, kita akan stay awake sampai kita tak dapat rehat kan. Akhirnya bila kesan penarikan tu ada, kita akan jadi letih dan sebagainya. Okey, saya baru ni saya ada baca satu perkongsian daripada pengarah AADK Selangor tentang ada satu kematian mati kerana ketum. Dia mati kerana ketum. Kalau kita baca cerita dia mengambil ketum tu sebagai ubat untuk dia bertahan. Mungkin dia bekerja, mungkin ada yang dia mengambil macam untuk gantikan sebagai Red Bull ataupun air minuman tenaga untuk bertahan, untuk dia bekerja mungkin. Jadi bila dia dah jadi amalan tu, sebenarnya ianya akan merosakkan sistem saraf kita. Betul ke tak sebenarnya? Kalau kita lihat, kalau kita gunakannya sebagai benda yang berbentuk psikoaktif kan, kita nak berjaga malam, of course dia akan mengacau keseimbangan tubuh badan kita lah. Kalau ikut daripada kajian-kajian yang berkaitan dengan yang sleep wake drug ni, contohnya macam methamphetamine kan, syabu, kebanyakannya ialah dehidrasi lah. Dehidrasi mana air dari badan dan akhirnya dia akan menyebabkan macam tu lah. Kemungkinan boleh menyebabkan sehingga maut jugalah kalau dehidrasi ni. Oh, maknanya dia menarik air yang ada di dalam badan kita ni, dia akan jadi kering dan juga akan merosakkan sistem-sistem organ dalam badan kita. Kalau kita stay awake sampai kita lupa nak makan, minum dan sebagainya, memang dia akan menyebabkan gejala. Ini sama macam tadi bila kita dalam rasa apa dipanggil itu keseronokan euforia tu, kita akan berjaga sepanjang malam dan sebagainya. Dia akan mengacau keseimbangan badan kita lah. Dan salah satu kalau kajian-kajian berkaitan dengan perangsang-perangsang ni ialah kita akan dehidrasi. Jadi dehydration tu yang menyebabkan tubuh badan kita akan hilang air dan menyebabkan kemungkinan besar saya tak kata kes tadi tu kemungkinan besar dia akhirnya menyebabkan kematian juga lah. Tapi ini soalan mungkin soalan terakhir daripada saya. Apa yang kita bimbangkan sekarang ni di kalangan anak muda sendiri, dia suka mencuba sesuatu yang baru ataupun di luar jangka. Jadi mungkin tuan boleh sampaikan sikit perkongsian untuk anak-anak muda kita. Sebenarnya ketum ni berbahaya ataupun sebaliknya untuk anak muda. Saya ingat dalam faktor umur muda ni kebanyakan kita lebih kepada mengikut ikut-ikutan lah. Maknanya pengaruh kepada kawan-kawan tu sangat besar. Kita ambil contoh macam saya pernah dulu pergi kepada kelas-kelas seperti merokok kan. Bagaimana mereka taruh bila ramai-ramai tu dah mula isap puluh, maka dia pun akan isap bermula lah dia punya dipanggil ketagihan tu kan. Mula-mula sepam, lepas tu berpam-pam. Jadi pasal isu berkaitan dengan nasihat ni ialah mungkin akan balik kepada apa yang saya pernah ikut dulu dalam ceramah oleh agensi antirasaan ialah kita balik ke pangkal jalan lah Maksudnya kita lebih utamakan keluarga kita, kehidupan kita daripada kita mencuba benda-benda yang mungkin akan memudaratkan kita Maknanya kita perlukan masa kita tu dengan berbagai benda-benda yang bermanfaat Macam kita orang Islam ni, kita lebihkan tumpukan kepada keagamaan menuntut ilmu dan sebagainya tapi cakap ni macam dia jadi ustaz pula. Tapi memang bila saya dengar ceramah-ceramah ADK kebanyakannya ialah menggunakan psikososial dari siapa tanggungjawab kita sebagai makhluk Tuhan apakah sebenarnya maklumat kita hidup dan sebagainya. Jadi benda-benda ni memang kita kena mencari satu kelompok manusia yang boleh menyebabkan kita menjadi ke arah itu. Dan kita tahu antara faktor-faktor kenapa mereka jatuh dalam penagihan dan ketihan ni ialah kebanyakannya kerana tidak ada asas akidah dan juga hubungan kekeluargaan yang bonggar Jadi benda-benda macam ni ialah faktor-faktor. Yang ni boleh baca di mana-mana lah. Kat website pun ada cerita pasal bagaimana tu. Sebab tu tagline yang saya suka dalam hidup saya adalah Al-Baiti Jannati, rumahku syurga.
Ianya baik bermula daripada rumah itu sendiri sebenarnya. dengan daripada rumah. Kalau kita nak mendidik Hmm. anak kita, cucu kita, ialah bermula daripada rumah. Yang ini Betul. saya setuju lah. Maksudnya ketum ni sebenarnya banyak keburukan daripada kebaikan. Dia sama macam arak tadi tuan cakap. Kalau kebaikan tu hanya sekelumit, kenapa harus kita melihat kepada kebaikan yang sekelumit kalau keburukan itu lebih banyak memudaratkan. Jadi Dan sebenarnya apa pun dia berbalik kepada diri. Ya, betul. Dia berbalik kepada diri sendiri. Dia berbalik kepada diri sendiri, bagaimana kita bawa diri kita, bagaimana kita kawal diri kita, dan bagaimana kita memilih untuk mengambil ataupun mengelak. Daripada kalau kata ada pilihan yang lebih baik, kenapa harus kita memilih yang orang cakap lebih banyak memudaratkan daripada kebaikan? Betul tuan? Kalau boleh saya rumuskan dekat sini. Okey, jadi apa pun sebenarnya dia berbalik kepada diri kita, dan pilihan sebenarnya terletak kepada diri kita, dan sebenarnya manfaat dan juga masa depan tu juga sebenarnya datang daripada diri kita. Jadi sama ada kita nak ambil ketum ini sebagai alternatif ataupun ambil ketum ini sebagai satu yang boleh merosakkan diri kita, itu terpulang kepada diri sendiri. Dan insyaAllah, baik, apa pun saya nak ucapkan bagi pihak Speak Pemadam Negeri Selangor dan juga Pemadam Negeri Selangor pada hari ini, kepada Tuan Zafarullah bin Daud, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana sudi bersama dengan kita 1 jam. Diam tak diam, sebenarnya kita dah 1 jam tuan bersembang tentang ketum ni saja. Saya santai ni, jadi kita pun jadi apa pun kami ucapkan, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan saya, sudi memberikan masa tuan bersama dengan keluarga untuk bersama dengan sahabat-sahabat Speak kita pada malam ni untuk dalam rancangan Apa Kata Speak. Jadi alhamdulillah untuk siri yang pertama kita dah pun selesai pada malam ni. Kita berbicara tentang ketum berbahaya ataupun sebaliknya. Pilihan terletak pada diri sendiri. Apa kata anda? Apa kata Speak? Itulah apa kata kita semua. Pilihan pada diri kita. Jadi kita akan banyak lagi tajuk-tajuk yang akan kita kongsikan ataupun kita sembang-sembangkan untuk episod ataupun siri-siri yang akan datang. Jangan lupa share video ni ataupun share live ni, sampaikan kepada semua untuk manfaat bersama. Dan kalau ada komen-komen yang membina, boleh sampaikan. InsyaAllah kita akan perbaiki daripada semasa ke semasa untuk kita tambah baik rancangan kita Apa Kata Speak pada malam ni. Hari ni yang merupakan episod kita yang pertama. Jadi kalau ada kekurangan ataupun kelemahan, saya bagi pihak Speak Pemadam Negeri Selangor, kami nak mohon maaf. Okey, jadi kami sentiasa memandang ke hadapan untuk menambah nilai dan juga menambah baik lagi rancangan ataupun bual bicara Facebook Live kita pada kali ini. Dan insyaAllah kita percaya kita banyak lagi tajuk-tajuk yang akan kita kongsi-kongsikan dengan anda semua, penonton-penonton Facebook Live ataupun follower Speak Pemadam Selangor pada kali ini. Dan kita harapkan kesetiaan anda. Saya ada satu perumpamaan. Ketum tu sebenarnya pahit, walaupun saya tak pernah rasa. Ketum tu sebenarnya pahit, walaupun saya tak pernah rasa. Tapi pahit lagi saya rasa kalau anda semua tinggalkan saya. Cia. Jadi #jangan try nanti barai. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Apa Kata Speak dengan ahli-ahli panel kita yang seterusnya. Mungkin kita banyak lagi tajuk-tajuk kita nak sembang-sembangkan. Siapa tahu kalau ada cadangan yang lebih menarik untuk kita sembang-sembangkan, ada panel yang mungkin cun, mungkin kacak, mungkin yang lebih orang cakap lebih meletup lagi untuk kita sembang-sembangkan, boleh cadang-cadangkan, boleh emailkan ataupun boleh inbox ke Facebook Pemadam Selangor. InsyaAllah kami akan pertimbangkan dan kita akan kongsi-kongsikan dengan anda semua. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Apa Kata Speak, apa kata anda, apa kata kita semua. #jangan try nanti barai. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya MC Alif, #.MC anda. Bye bye.